Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Syekh Ahmad Fahmi Zamzam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadratullah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada pagi subuh ni dapat sama-sama kita mengerjakan salat fardu subuh dan seterusnya dapat kita duduk di dalam satu majlis ilmu. Semoga pengajian-pengajian seperti ini dapat berterusan dan diharap memberi kepada ramai manfaat yang berkesan. Dan moga-moga kita semua ditempatkan Allah nanti di hari akhirat di dalam syurganya secara abadi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung hadis yang ketiga kan, bahagian keterangan. Empat dah? Tiga bahagian keterangan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Saya bacakan dulu balik hadis dia. Kata pengarang kitab, tajuk dia seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Hadis dia berbunyi an Thauban radhiyallahu anhu qala, daripada Thauban radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni dalam hidangan mereka. Faqala qailun, maka salah seorang sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal antum yawma idzin katsirun, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is saili,
tetapi kamu umpama buih di waktu banjir. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu. Wala yaqzifannallahu fi qulubikumul wahna, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Qala, seorang sahabat bertanya. Faqala qailun, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal wahnu, apakah wahan itu? Qala, Nabi kita menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta pada dunia dan takut pada mati. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Keterangan, kata Syekh pengarang kitab ni, memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan umat Islam pada hari ini menggambarkan kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sini, benda yang berlaku itu mengiyakan. Dia maksudnya apa yang Nabi khabar, apa yang Nabi bagi tahu dalam hadis akan jadi macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni, kita tak boleh nak elak. Tu maksud dia. Kita tak boleh nak elak. Walaupun kita tahu dah nanti akan musuh Islam akan kerumuni kita. Lepas tu ada cinta dunia, takut matilah apa semua tu. Dan walaupun kita berusaha untuk tak nak benda tu jadi, dia akan tetap jadi. Cuma apa yang kita boleh buat, kita selamatkan sedaya yang kita termampu sahaja. Maksudnya kita cuba selamatkan diri kita ataupun orang yang terdekat dengan kita, yang ni ahli keluarga dan sebagainya. Tapi kalau nak selamatkan seluruh masyarakat, perkara tu hampir-hampir mustahil. Sebab apa hampir-hampir mustahil? Sebab ini Nabi kata dah, maka benda tu tetap akan jadi walau usaha macam mana pun. Kerana itu akan mensahihkan apa yang Nabi kata. Sebab tu dia kata begitu. Jadi dia kata keadaan apa yang berlaku pada hari ini itu menggambarkan kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam walaupun mereka mempunyai bilangan yang banyak, ramai orang Islam ni, iaitu dia kata 1000 juta. Bukan 1 juta, 1000 juta. 1000 juta ni berapa kali kosong tak tahu. Berasap kalkulator. 1000 juta makna kata 1/5 penduduk dunia. Banyak tu, 1/5 penduduk dunia. Tetapi mereka selalu dipersendakan dan menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain ataupun golongan agama lain. Ini walaupun kita ramai, walaupun kita banyak di atas muka bumi, tak payah kata ambil dunia lah, ambil Malaysia sudah. Malaysia ni orang Islam ni majoriti. Walaupun majoriti nak laksana undang-undang Islam tak boleh. Tu kata kita ni di orang cakap apa? Dipersendakan. Padahal kita majoriti dah ni. Tapi tak boleh. Dia kata kena ikut perlembagaan, kena masuk ke parlimen dulu. Dalam parlimen pun bukan boleh dapat sokongan semua untuk nak melaksanakan Islam. Jadi benda tu makna kata payah. Dibuat main saja, menjadi alat permainan. Memang pun bila British meninggalkan negara kita dengan diisytiharkan sebagai kata merdeka, dia dah rancang dah semua ni. Dulu lagi dia dah rancang. Dia bawa sistem parlimen. Sebenarnya sistem ni bukan sistem Islam. Demokrasi bukan sistem Islam, tapi kita terpaksa mengharunginya. Ini yang terpaksa kita, maka kita terpaksalah. Ulama-ulama pun terpaksalah tubuhlah parti atas tujuan untuk ni nak orang cakap apa, paling tidak kafir tidak berkuasa. Itu kita cuba usaha. Terus terang kita kata, dengan cara demokrasi memang kita tak boleh nak melaksanakan Islam secara keseluruhan. Lagi-lagi kita terikat pula dengan Commonwealth dan sebagainya, macam-macam. Depa dah rencana siap dah. Bila mereka buat sistem parlimen ni, parli ni asal kataan bahasa Itali. Parlimen.
Jadi mereka bawa dah ni memang konsep mereka dah. Konsep orang bukan Islam, konsep kafir. Jadi bawa ni memang dia kalau nak buat satu-satu keputusan kena dapat majoriti kerusi dalam parlimen. Macam mana nak dapat majoriti kerusi? Payah. Keseluruhan dalam parlimen tu bercampur dengan yang bukan Islam. Kena pula dah yang Islam tapi belot. Jadi macam mana nak buat? Memang akhirnya benda tu susah dan terbatas. Mereka kaji lama dah. Kalau kita bawa sistem Islam, sistem musyawarah. Kalau sistem musyawarah menang lama dah kita. Dan memang boleh laksana dah undang-undang lama dah. Tapi dia bawa konsep begini, akhirnya nak kita berdekah macam mana pun nak bawa lah kali sampai kat sana tersekat. Sampai di parlimen apa semua tersekat, terbantut. Tu. Macam lah ni lah. Orang kata PAS dah sebahagian kerajaan, awak tak laksana hudud. Dia tu tak faham lah tu. Kan? Macam mana nak laksana? Sebab pelaksanaan perlu dapat majoriti. Tapi sekurang lepas tu dia kata, habis tu yang sembang lebak sangat itu kenapa? Ceramah bukan main lagi sebut hudud itu ini. Tak, sekurang-kurang kami ada niat. Sekurang-kurang kami ni nak juga bawa Islam tu ke hadapan, walaupun mungkin dia punya jalan susah. Walaupun dia punya nak mengharunginya susah, daripada tak ada niat langsung. Sekurang-kurang bila berhadapan dengan Allah Ta'ala esok, bila Allah tanya, kenapa kamu tidak melaksanakan undang-undang aku? Nak kita sekurang-kurang boleh gak jawab, bukan tak nak laksana, tapi kita dah cuba buat, tapi sampai ke peringkat atas sana, sampai ke peringkat parlimen, akhirnya perkara tu terbantut. Sekurang-kurang ada. Ini bila tanya, bila nak sana, tak ada langsung dalam agenda, tak ada langsung dalam rencana. Ya tak? Macam kita malam tadi tidur, kenapa tak bangkit tahajud? Bukan tak nak bangkit, niat dah kan, niat dah, tapi bangun dah pukul 5 tu ditekan snooze, alam bunyi dah, tutup alam, tu tidur balik. Makna kata kurang-kurangnya ada gak niat nak bangun. Ni tak ada niat, tak payah kata niat nak bangun tahajud, subuh tak ada niat dah. Tu masalah. Jadi yang ni biar kita jelas dan faham bagaimana keadaan dia. Jadi memang payahlah. Memang itu dah tujuan mereka, Yahudi laknatullah ni dengan golongan mereka ni, kafir ni, jadikan agama kita ni sebagai alat permainan sahaja. Dia memain-mainkan kita. Mereka ditindas. Mereka ni kita lah umat Islam, ditindas, diinjak-injak, disakiti, dibunuh dan sebagainya. Makna ditindas, diinjak, disakiti, dibunuh ni boleh dengan makna zahir, boleh dengan makna batin. Makna zahir, makna sungguh, memang ditindas sungguh. Macam di Palestin, di Syria, di Afghanistan. Memang kena tindas sungguh dan kena pijak sungguh, kena sakit sungguh dan kena bunuh sungguh. Tapi ada juga dengan makna batin. Makna batin, makna tersirat, makna yang dikiaskan. Makna ditindas ataupun dipijak tu bukan dipijak sungguh kepala kita, tapi dipijak hukum kita, dipijak atau disakiti atau dibunuh perjuangan kita dibunuh. Maksud perjuangan kita dibunuh, terbantut perjuangan tu, sampai berjuang bawah sampai ke atas tak boleh nak buat juga. Itu makna terbunuh perjuangan ni, disakiti dan sebagainya. Bangsa-bangsa dari seluruh dunia, walaupun berbeza-beza agama, mereka bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatannya. Walaupun mereka kat luar sana tu lain-lain agama, tapi mereka boleh bersatu untuk lawan Islam. Ini sekali lagi membuktikan bahawa Islam itu agama yang benar. Kerana orang lain boleh berpakat untuk lawan kita seorang. Tak payah kata luar negara, dalam Malaysia sudah. Celik mata buka minda. Kita tengok dalam isu Jawi, MCA, MIC dengan DAP boleh bergabung. Padahal lain-lain, parti pun lain. Kalau ikut mereka musuh, MCA dengan DAP musuh. MCA parti lain, geng lain, Barisan Nasional. DAP geng lain, PH. Tapi dalam isu Jawi boleh bersama, boleh bersatu lawan tulisan Jawi.
Nah, dari isu-isu yang berkait dengan hal-hal agama, berkait dengan hal orang Melayu, mereka bergabung untuk lawan kita. Yang pelik, kita tak boleh nak bergabung. Pelik. Tu pada orang kafir boleh bergabung, malu pada kita orang Melayu Islam tak boleh bergabung. Sebab tu ni lah apa yang dibawa datang oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Memang kami berbincang di peringkat kami, payah nak bersatu sebab ideologi tak sama. Yang ni fikir ke lain, yang ni fikir ke lain. Betul. Tapi dia kata jangan cari titik perbezaan, tapi cari titik persamaan. Daripada kita bertelagah sesama kita sehingga akhirnya kafir berkuasa daripada kita, maka kita cari titik persamaan. Walaupun mungkin kita tak sama keseluruhannya, tapi carilah apa yang sama pada kita, supaya sekurang-kurang jangan kafir tu berkuasa lebih daripada kita umat Islam. Itu tujuan. Kalau nak kira memang payah juga, tapi kita terpaksa. Maka kita kena buang, setiap daripada kita kena buang sifat ego. Kena buang aku, style aku, style kami. Tak boleh begitu. Sekarang kita kena cari titik persamaan di antara kita. Walaupun mungkin kita berbeza warna benderanya, tapi atas dasar kita bernama Melayu Islam dan atas dasar kalimah la ilaha illallah, maka kita bersatu. Sebab tu nak menyatukan umat, dia tak boleh dengan disatukan dengan cara kebangsaan, tak boleh. Nak satukan dengan cara iaitu agama, cara akidah. Sebab tu kalau kita perasan, Allah lantik atau Allah utus rasul-rasul sebelum ni, kadang-kadang satu-satu zaman tu ada 2-3 orang rasul serentak, atau 2-3 orang nabi serentak. Bilangan nabi ni ramai, 124,000 orang dan sepanjang usia bumi inilah. Dan bilangan rasul 313. Macam contoh Nabi Zakaria dan Nabi Isa hidup sezaman. Maknanya ada kadang-kadang dalam satu zaman yang sama ada 2-3 orang Nabi serentak. Makna kata okey lah, seorang Nabi pun kuat dah, tapi kalau sampai 3-4 orang lagi hebat. Tapi bila sampai ke umat akhir zaman, Allah cuma melantik seorang sahaja, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk semua kaum. Kalau dulu Allah lantik nabi-nabi atau rasul-rasul ini bagi kaum masing-masing. Mana kaum ni ada nabi dia, kaum ni ada nabi dia, kaum ni ada nabi dia. Tapi bila di akhir zaman ni, kaum banyak ni, kaum seluruh dunia ni banyak, berbilang-bilang bangsa. Allah cuma lantik seorang nabi dan seorang rasul saja, iaitu Muhammad SAW. Kenapa jadi begitu? Ini kerana Allah nak menyatukan semua bangsa-bangsa atau semua kaum-kaum seluruh dunia, nak bersatu atas seorang saja pemimpinnya, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan satu agamanya, iaitu Islam. Sebab tu nak penyatuan kita adalah dengan Islam. Kalau kita nak bersatu atas negara lain-lain, nak bersatu atas bangsa lagi lain. Melayu dengan Arab, macam mana nak bersatu? Arab cakap lain, Melayu cakap lain. Arab dia punya adat dia lain, Melayu adat kita lain. Arab dia makan nasi Arab, kita makan nasi bujang. Mana tak sama dah situ. Kita nak ada belacan, Arab mana nak belacannya, jadi makna kata nak bersatu macam mana? Kalau tak payah kata Arab dengan Melayu, Melayu dengan Melayu payah dah. Kenapa Melayu dengan Melayu payah? Sebab dalam cahan Melayu pula ada suku kaum. Ada Melayu Jawa, ada Melayu Banjar, ada Melayu Minang, ada Melayu Pantai Timur, Kelantan, ada Melayu Terengganu. Logat bahasa je tak sama dah. Yang Jawa cakap Jawa, yang ni cakap Pantai Timur pula. Dalam Perak kita saja dia berapa banyak logat tadi? Perak antara negeri yang paling banyak logat. Saya punya kajian. Belah utara cakap lain, tengah lain, selatan cakap lain. Belah utara banyak cakap style Kedah, belah ke Gerik sana pula banyak cakap style Baling, cakap Patani. Tak tu deh. Saya punya bapak mentua, tak tu deh dia cakap itu. Kalau belah-belah tengah cakap lain macam kita sini.
Ada belah-belah parit, cakap parit pula. Bota, cakap bota. Bawah sikit, belah selatan, cakap dah ala-ala macam ala orang Selangor sikit cakap. Kan? Jadi lain-lain. Jadi macam mana nak satukan kalau gitu? Dia tak boleh nak satukan atas nama bahasa, tak boleh. Nak satukan atas nama bangsa, tak boleh. Yang bolehkan menyatukan kita semua ni atas kalimah La ilaha illallah. Itulah persamaan antara kita. Walaupun orang tu Arab Saudi, kita orang Melayu sini, Melayu batu apa nama? Batu Tiga Segari. Nah, tapi bila kita berjumpa di surau An-An'ar, kita semayang sekali dengan dia, lafaz kita sama. Dia Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Situ baru boleh tunduk sama. Sebab tu nak bila berlakunya umrah ataupun haji, semua orang pergi ke Mekah. Nah, walaupun dekat Mekah tu macam-macam bangsa ada, tapi akhirnya sujud pada arah yang sama. Itu menunjukkan penyatuan. Inilah konsep Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang dia bawa. Dia bawa konsep ni, menyatukan seluruh umat-umat Islam di Malaysia ni atas kalimah La ilaha illallah. Bersatu kita atas Islam. Bersatu kita atas Islam. Kan? Lepas tu atas ada perbincangan. Saya dapat maklumat lah. Kan hari tu kita dapat berita Tok Guru Haji Hadi terpaksa dikejarkan ke hospital. Dia sakit sekejap hari tu, naik ambulan. Rupanya sebelum dia sakit tu, dia baru lepas bermesyuarat dengan beberapa parti Melayu ni. Baru lepas bermesyuarat. Mesyuarat ni perselisihan dalaman. Yang ni kata dia, ni kata dia, ni kata dia. Last kali Tok Guru Haji Hadi dia sedikit geram lah. Dia kata, okey tak apa, kalau kita nak berpecah, kita berpecah. Biar kafir kuasai kita. Biar kafir kuasai kita. Biar masjid kita langsung tak boleh nak semayang. Biar habis undang-undang kita, ikut telunjuk kafir. Biar kafir memerintah kita. Marah dia, tegar dia. Baru masing-masing tunduk. Fikir. Sebab tu kita fikir pasal keegoan kita masing-masing. Aku nak jawatan, aku nak pangkat. Habis rosak kita. Bila matlamat kita keduniaan, matlamat kita nakkan keduniaan, kita akan hilang akhirat kita, hilang agama kita. Sebab kita ambil dunia. Dia pilihan ada dua, kata guru kami. Kalau kita menghadapkan wajah kita ke tempat matahari terbit, kita akan membelakangkan ke arah matahari terbenam. Macam ni malam sekarang ni hari putih. Kalau kita tengok cantik bulan mengambang, terang. Kalau kita menghadapkan wajah kita ke arah bulan tu naik, kita akan membelakangkan tempat bulan tu terbenam. Begitulah. Kalau kita hadapkan wajah kita ke tempat matahari terbit, maka kita membelakangkan tempat matahari terbenam. Kalau kita menghadapkan wajah kita ke tempat matahari terbenam, kita membelakangkan ke tempat matahari terbit. Maknanya maksudnya sini, kita takkan boleh menghadapkan wajah kita pada kedua-dua sudut atau kedua-dua paksi. Nak hadap wajah kat tempat matahari terbit, dalam masa yang sama nak hadap juga wajah ke tempat matahari terbenam. Takkan boleh. Buatlah macam mana pun. Kan dia bertentangan. Matahari terbit contoh sebelah sana, matahari terbenam sini. Kalau dah pandang sana, macam mana nak pandang sini sekali? Maka kena terima salah satu. Begitulah perumpamaan yang ulama buat dari sudut dunia dan akhirat. Kalau kamu menghadapkan wajahmu pada dunia, kamu akan membelakangkan akhirat. Kalau kamu menghadapkan wajahmu pada akhirat, kamu membelakangkan dunia. Maka pilih. Bila orang yang pilih nak hadapkan wajahnya pada dunia, dia belakangkan akhirat lah. Kalau dia pilih dia nak jawatan, dia nak pangkat, nak dunia, belakangkan Islam. Tak peduli dalam bahasa Islam ni, lantak lah nak jadi apa pun. Sebab dia lebih pentingkan ego dia, jawatan dia, pangkat dia. Masing-masing kejar nak jadi Perdana Menteri, masing-masing kejar nak jadi Menteri Besar dan sebagainya. Belakanglah Islam. Islam habis tercicik. Tapi kalau kita menghadapkan wajah kita pada tempat kalau kita menghadapkan wajah kita pada akhirat, maka kita akan membelakangkan dunia. Maksudnya bila kita letakkan utama akhirat itu, Islam itu menjadi matlamat kita, keutamaan kita, maka kita tak kisah walaupun jawatan tu kita tak dapat. Itu maksud membelakangkan dunia. Kita tak kisah pangkat, tak apalah. Bukan itu matlamat perjuangan kita. Bukan itu cita-cita kita nak. Kita cuma nak nampak Islam itu terbela.
Kita cuma nak nampak Islam itu tertegak. Daripada kita tegakkan peribadi kita, tegakkan keduniaan kita, tapi akhirnya agama kita dipijak. Buat apa? Boleh buat apa? Kan? Akhirnya kafir lebih berkuasa. Macam mana? Dia kalau Islam memerintah, kafir pun dapat rahmat dia. Dapat keadilan dia. Tapi kalau kafir memerintah, Islam takkan mendapat keadilan. Benda ni boleh dibuktikan. Mana ustaz tahu? Kita try dulu tengok. Tak payah try. Keliling dunia ni Allah dah tunjuk dah. Di dalam alam Nusantara ni, Asia Tenggara ni, berapa banyak dulu kerajaan Islam ada. Tapi mana pergi semua? Kerana bila kerajaan kafir mengambil alih, Islam tu hilang terus. Macam contoh kerajaan Patani. Kerajaan Patani sebuah kerajaan Islam. Bila dirampas oleh Thailand, Thailand negara kafir, kerajaan kafir, apa jadi pada Patani? Patani tak ada apa dah lah ni. Tinggal pondok-pondok je lah. Tak ada kekuatan dah Patani. Rohingya sampai jadi pelarian orang Rohingya. Dulu Rohingya sebuah kerajaan Islam, kerajaan Islam Rohingya. Tapi bila kafir menguasai negara dia, akhirnya Rohingya tak tahu nak ke mana dah. Tak tahu ke mana. Begitu juga. Jadi kita kena belajar daripada sejarah. Kalau kita biarkan agama ni, kita biarkan Islam, bila kafir berkuasa, silap-silap Melayu tah ke mana. Sebab tu Hang Tuah dia sebut takkan Melayu hilang di dunia. Ada yang juga kata maksud keperlian di situ. Makna kata supaya kita ambil cakna. Kalau kita tak jaga agama ni betul-betul, agama ni lah yang akan menjaga bangsa kita. Bukan Melayu ni yang jaga Islam, Islam yang jaga Melayu. Bila agama jaga kita buat agama ni betul-betul, maka agama akan membela bangsa kita. Tapi bila kita sendiri tak pertahankan Islam, apa benda yang ada pada orang Melayu dah? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita dimuliakan dengan sebab kita bersama Islam, kata Sayyidina Umar. Mana kata, famahma bataghainal Islam bi ghairil Islam azallanallah. Kalau kita tak bersama dengan Islam, maka Allah akan menurunkan kehinaan kepada kita. Makna kata tanpa Islam, Melayu tak ada apa. Betul tak? Bangsa kita nak ada apa kalau tanpa Islam? Tak ada apa. Jadi sebab itulah kita kena buangkanlah keegoan, keduniaan, fokuskan kepada agama kita. Cari titik persamaan, cari titik persamaan di antara akidah kita. Sebenarnya dia kata, segala kekalahan kaum muslimin adalah berpunca dari dalam diri kaum muslimin itu sendiri. Memang pun jatuhnya kerajaan Empire Kota Melaka pun kerana dalaman. Isu dalaman, ada pembelot. Kalau tak ada pembelot, walaupun diserang oleh Portugis bertubi-tubi, masa tu kerajaan Empire Melaka masih lagi boleh bertahan. Boleh bertahan. Kita tak cepat-cepat kalah. Tapi bila ada berlaku pembelotan dalaman, terus jatuh, kalah. Tu dalaman tu yang bahaya. Sebab itulah antara nafsu dan juga hasutan iblis, ini kita kaitkan sikit dengan ilmu tasawuf. Nafsu dengan hasutan iblis, nafsu tu lebih payah lagi. Sebab tu Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, bila dia membicarakan tentang nafsu, dia bicara begitu panjang lebar dalam tu. Bab nafsu saja banyak muka surat dia bahas. Kalau bab lain sikit-sikitnya, bab nafsu panjang lebar dia hurai. Sebab apa? Sebab nafsu tu musuh dalaman kita. Iblis ni hasutan luar. Musuh luar dengan musuh dalam lagi payah. Macam kita ada rumah, pencuri datang daripada luar rumah, perompak. Kita boleh ikhtiar letak CCTV, kawat besi ke dekat kita punya pagar, ada bubuh pondok pagat pula siap lagi. Jaga ketat lah ni keliling rumah kita. Memang orang tu, perompak tu nak masuk payah juga, tak boleh nak masuk. Itu payah. Itu sebab hasutan luar ataupun kejahatan daripada luar. Tapi kalau perompak duduk dalam rumah macam? Perompak duduk dalam rumah, nak buat macam mana?
Bos CCTV pun tak guna. Ada satu orang perempuan tu, dia telefon Ustaz Siddiq. Dia nak mengadu masalah dia, menangis-nangis telefon. Yang cerita ni Tok Guru lah, Ustaz Siddiq sendirilah cerita balik kat kami. Dia kata orang perempuan tu telefon, dia kata, Ustaz, macam mana hidup saya Ustaz? Satu hari Ustaz, saya bangun pagi, dia kata, urus anak, mandikan anak apa semua, nak hantar anak pergi sekolah. Jadi nak buatkan breakfast untuk anak. Saya petik api tak nyala, petik api tak nyala. Kenapa ni, gas habis ke? Dia pun tengok belah bawah dekat dapur tu, tengok-tengok tong gas tak ada. Gimana tong gas? Suami bawa pergi jual, nak beli dadah. Tu kata perompak dalam rumah. Nah, kalau pencuri luar rumah boleh tahan lagi, kita cover buat pagar. Ni dalam rumah, tong gas dia bawa pergi jual. Nak masak macam mana? Nak buat macam mana? Tu nak ceritanya, musuh dalaman lebih bahaya daripada musuh luaran. Begitu juga pada diri kita. Nafsu tu lebih berat daripada hasutan iblis. Iblis paling kuat, dia hasut kita. Dia hasut kita, tapi kita tak boleh dia tak boleh paksa kita buat. Dia cuma hasut je. Kita lalu kedai tikam nombor ekor, setan tu hasut je, tikam mana tahu kena. Dia bisik je kat telinga. Bukan dia boleh tarik tangan kita buat masuk dalam. Dia tak boleh. Itu iblis. Tapi nafsu, dia yang cocok hati dalam kita ni. Maka hati kita terikut. Innan nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengheret kamu sedikit demi sedikit ke arah kejahatan. Tanpa sedar, habis. Sebab itulah rosaknya segala-galanya puncanya nafsu. Samalah. Kerajaan Islam kita jatuh kerana nafsu. Kerajaan empire kita Melaka jatuh kerana nafsu. Apabila ada orang dalaman kita yang belot, kenapa dia boleh belot? Nafsu lah. Datangnya British apa semua, nak pelawakan pada mereka ni jawatan tinggi-tinggi, pelawakan duit tinggi-tinggi, akibat nafsu mencintai dunia ni, hubbud dunia ni. Bila mencintai dunia, nakkan jawatan, nakkan harta, akhirnya sanggup belok kepada negaranya sendiri. Akhirnya lawan, nak bagi tahu strategi rahsia tentera kita, tentera tanah Melayu dulu, tentera Islam, bagi tahu pada musuh. Akhirnya musuh tahu, jatuh kerajaan. Kerajaan Turki Uthmaniyah pun jatuh, kerajaan kota Empire Melaka pun jatuh, habis kerajaan Islam jatuh. Hari ini kita tak ada kekuatan. Hari ini semua nafsi-nafsi. Iraq cara Iraq masing-masing, dia tak fikir orang lain. Mesir cara Mesir, Arab Saudi cara Arab Saudi. Sehingga kan adik dia Palestin kena buli dengan kerajaan Israel, negara Islam kelilingnya langsung tak ambil peduli. Ni semua kerana hawa nafsu. Ni sebab tu pada peringkat kita, start daripada diri masing-masing setiap orang. Buangkan keegoan, kenafsuan kita. Buangkan nafsu dunia kita tu dulu. Kalau kita boleh buang nafsu dunia ni, insya-Allah. Bukan suruh buang terus nafsu ni, kita nak pakai juga, tapi syahwat dia tu, hawa dia tu, sebab tu dipanggil hawa nafsu. Hawa dia tu yang bahaya tu. Keinginan yang melebih-lebih. Nafsu kita memang perlu, sebab kerana nafsu lah baru kita ada keinginan. Kalau tak ada nafsu, nanya kita tak nikah kita. Ada nafsu, kita suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki. Tapi jangan melebih-lebih. Maksud jangan melebih, ada bini, sayang bini je lah, jangan sayang bini orang. Ni sampai bini orang pun pergi usah juga, janda orang apa semua. Ni itu yang dipanggil syahwat. Itu yang dipanggil hawa, melebih-lebih. Jadi kita jaga yang itu. Orang dah bagi jawatan, okey dah. Dah berebut GLC pula lah ni. Berebut nak ambil ni, nak ambil tu, ni tamak. Ini hawa nafsu. Dan jadi esko, okey dah lah. Dah tak puas hati, nak tu nak ni, nak tu nak ni. Salah. Tu dia kata. Yang itulah dari penyakit wahan. Puncanya penyakit wahan. Apa penyakit wahan tu? Itulah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia itulah hawa nafsu, wa karahiyatul maut, dan takut kepada mati atau tak nak mati. Dia nak hidup lama-lama. Dah cinta dunia, memanglah nak hidup kat dunia. Orang yang cinta akhirat nak hidup di akhirat.
Orang cinta dunia nak duduk di dunia. Dia nak duduk kat dunia ni lama-lama, tak nak mati dia. Kita cinta akhirat. Bukan kita nak mati sekarang, tapi kita bersiap sedia untuk mati kerana kita akan berpindah alam kepada alam akhirat. Bersiap sedia untuk nak bagaimana nak bawa bekal untuk duduk di sana. Betullah Nabi kata al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijak ialah orang yang fikir tentang apa yang dia nak bawa masa dia nak mati esok. Apa aku nak bawa, bekal apa yang aku ada. Itu orang yang bijak. Bukan orang bijak ni orang PhD, bukan. Kadang-kadang PhD tapi pulun dunia. Bodoh sebenarnya, bukan pandai pun. Orang yang bijak, Nabi kata, orang yang fikir akhirat tu. Orang yang fikir mati esok nak bawa apa, walaupun SPM tak ada. Ni bukan ukuran dia. Bukan ukuran SPM ke master ke degree ke diploma ke. Bukan itu dari sudut agama. Itu sudut pandang dunia saja. Orang nampak hebatlah ada PhD. Orang nampak hebatlah profesor. Tapi profesor apa kalau mencintai dunia? Baik jadi macam ulama, tak ada apa pun pangkat. Tak ada profesor, tak ada doktor. Imam Syafi'i, mana ada profesor? Mana ada doktor? Tapi bila dia mencintai akhirat, namanya sampai hari ini orang ikut. Sampai hari ini, pada beratus tahun dah dia tinggalkan kita. Nah, tapi sampai hari ni orang masih ikut mazhab dia, ikut pandangan dia, ikut ijtihad dia. Kan? Tu. Jadi tak payah sibuk dengan hal-hal keduniaan tu. Dunia ni kita pegang macam ni je. Kita pegang ada, tak ada sudah gitu je. Tapi akhirat tak boleh ada, tak ada sudah. Akhirat kita kena usaha sampai dapat. Dunia lebih kurang. Tu. Yang merupakan penyakit campuran dari dua unsur yang selalu wujud dalam bentuk kembar dua, iaitu cinta dunia dan takut mati, kata ulama. Mahan itu ialah dua benda, dua penyakit dalam satu penyakit. Maknanya dua dalam satu. Bukan teh je ada tiga dalam satu penyakit bersama. Maknanya dalam penyakit wahan tu, nama wahan tu, ada cinta dunia, yang kedua ada takut mati. Ada dua-dua ni berat habis. Kan? Lagi berat daripada COVID. COVID tak apa, dia ada vaksin. Nah, kena wahan nak vaksin jelas mana? Nak penyakit hati. Nah, penyakit hati payah, penyakit hati bukan boleh pergi klinik penyakit hati ni. Kita pakat pergi hospital Manjung. Nah, doktor tanya sakit apa? Kita jawab sakit hati, doktor. Doktor kata sakit hati. Sakit hati mana? Kenapa nak sangkut kenapa? Napas susah. Bukan yang tu, doktor. Hati saya ni ada penyakit wahan. Doktor tanya balik, doktor pun tak pergi kuliah. Doktor tanya wahan tu benda. Nah, dia kata cinta dunia dan takut mati, doktor. Doktor pun kata tak payah kata hang, aku pun sama. Doktor pun sama tak? Nah, macam mana bukan boleh ubat ni? Tak ada ubat. Pergi farmasi tak ada. Tanya dek, tanya adik farmasi jual. Dek, ada tak ubat wahan? Ubat untuk wahan. Wahan ke Wuhan dia tanya. Dia ingat Wuhan Cina kan? Tak ada. Melainkan inilah ubat dia, iaitu tazkiyatun nafs, mencuci hati dengan mendengar kuliah, zikir, banyakkan ibadat. Itulah mencuci hati. Batu orang yang kalau dia tak duduk bersimpuh, tidak duduk bersila untuk menadah kitab atau menuntut ilmu dengan guru-guru agama, dia akan jadi sombong, riak dan sebagainya. Habis. Dia jadi habis. Nah. Batu yang belot dalam pah dulu pun bukan orang bawah, pemimpin besar kat tu, pemimpin atas kat tu. Tapi kalau sibuk berceramah di atas pentas tapi tak pernah duduk bersila depan tok guru, habis. Nah, time kita disuruh ceramah atas pentas, ceramah lah pergi. Tapi time nak mengaji, duduk sila depan ulama, depan tok guru, ngajilah. Jangan ingat bila kita dah berjawatan tinggi, kita segala-galanya. Oh, kita ada kuasa, ada ni. Dah, kita kena duduk bersila depan ulama. Letakkan ulama lebih atas, walaupun mungkin ulama tu tak berjawatan lebih tinggi daripada kita. Tapi meletakkan ulama adalah pembimbing kita. Nah, itu yang kita sebut sebagai kepimpinan ulama bersama dengan ulama. Kan? Ulama-ulama ni, Nabi dalam satu hadis kursi Nabi sebut, Allah kata, ni janji Allah. Allah kata al-alimu aminullahi fil ardi. Orang yang alim itu
orang kepercayaan Allah di atas muka bumi. Maknanya yang paling diyakini kepercayaannya tak ada orang lain melainkan al-ulama. Ulama sahaja. Kerana apa? Kerana ulama itu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kerana ulama itu orang yang paling takut kepada Allah. Nah, dan takut untuk melanggar perintah Allah. Kerana apa? Dia kenal siapa Allah. Nak takut macam mana kalau tak kenal? Nah, orang cinta dunia, dia kenal dunia, sebab tu dia takut dengan dunia. Orang kenal Allah, dia cinta Allah, maka dia takut dengan Allah. Itu saja perbezaan dia. Nah, orang cinta dunia, sayang pulun jawatan, pulun pangkat, pulun harta, akhirnya dia cinta pada dunia. Bila dah cinta dunia, takut pula dengan dunia. Takut apa? Takut orang ambil jawatan dia, takut orang ambil pangkat dia, takut orang ambil harta dia ni. Puncanya, asalnya sebab dia mencintai dunia. Bila dah cinta dunia, takut pula. Aduh. Tak payah ambil yang besar-besar. Kalau kita kecil-kecil pun lebih kurang tak? Kita beli kereta mahal-mahal, wah nak. Ataupun rumah kita besar-besar, lah kali kita takut lah. Kereta kita takut orang curi. Bukan takut orang curi je, cala pun takut lah. Kan cala kan, nak jalan celah semak pun tak boleh. Kalau kancil tak apalah, jalan celah semak. Ni kereta aku mahal, BMW 7 Series. Lalu celah-celah semak ni habis cala body. Takut dah. Sebab apa? Dunia. Nah, saya ada dulu kami ada jemput seorang ustaz, tak nak sebutlah nama dia, ambil teladan saja. Kami jemputlah nak bagi ceramah kat pondok kami. Tengok kat maghrib masa tu. Tengok jam maghrib dah ni. Habis kami sembahyang maghrib dah, tak nampak lagi kelibat ustaz ni. Mana tak sampai lagi ustaz ni. Telefon, "Assalamualaikum ustaz. Ustaz mana dah ni?" Kan? Ana sampai dah dia kata. Tapi nak minta tolong siapa-siapa ambil ana. Ambil kat mana ustaz? Ana ada kat jalan luar ni. Kenapa ustaz tak masuk? Tak boleh masuk. Jalan tak elok, berlubang-lubang, nanti habislah alignment kereta ana. Dia takut alignment rosak. Nah, untuk sampaikan dakwah, takut alignment lari. Dia tak takut alignment umat lari. Dia takut alignment kereta dia lari. La ilaha illallah. Kali dia kata, ustaz tak payah ustaz. Kuliah kita batal ustaz. Awak batal pula? Nah, ustaz takut nak masuk? Tak payah masuk lah. Nah, ilaha illallah. Benda alignment tu lari, boleh betul balik kedai. Tapi kalau alignment umat ni lari daripada landasan agama, nak betul kedai mana? Nak bawa pergi pomen mana? Bawa pergi kedai tayar, apa rosak? Ni alignment lari ya. Mana kereta alignment? Bukan alignment kereta, alignment umat Islam lari. Nampak? Kawan kedai tayar tu tengok atas bawah, tengok atas bawah. You sudah gila kah? Dia kata. Mana boleh repair? Nah, itu makna kata biarlah nampak untuk agama. Masih lagi itu ustaz tu. Masih lagi fikir hal dunia. Ustaz tu ayat Quran ada dalam kepala, hadis ada dalam kepala, tapi masih lagi fikir pasal dunia. Aduh. Kalau ustaz pun macam tu, dah kita yang tak start lagi ni. Makna kata itu kan? Zaman lah ni zaman payah dah. Zaman fitnah. Zaman yang habis semua orang nak cinta dunia. Termasuk ulama pun kadang-kadang ada yang cinta dunia. Habis jadi rosak. Nah, baik. Jadi dia kata kedua-dua penyakit ini tidak dapat dipisahkan. Berpisah tiada dah penyakit ni. Cinta dunia bermakna tamak, rakus, bakhil dan tidak mahu mendermakan harta di jalan Allah SWT. Dia nampak harta dia milik dia. Buat apa aku nak derma pula? Nah, aku yang penat-penat cari, senang-senang nak bagi kat dia. Aduh, mula dah tu ada cinta dunia. Takut mati pula, dia kata bermakna leka dengan kehidupan dunia dan tidak membuat persiapan untuk menghadapi negeri akhirat. Maksud takut dunia bukan dia sampai tak nak mati, tapi maksudnya dia sibuk dengan keduniaan ni sampai tak ada buat persiapan untuk menghadapi kematian. Tak ada. Kan? Sibuk kalut lah, siang malam tak habis-habis kerja. Dah mana bahagian amal? Bila nak mengaji Quran? Bila nak semayang sunat? Bila nak itu? Bila nak ini? Dan tidak ada perasaan untuk berkorban dengan diri dan jiwa dalam memperjuangkan agama Allah SWT. Dan nak berjuang memang tak adalah, nak korban tak ada dah. Saya hari tu nak kongsikan sikit. Saya ada kuliah di Manjung hari tu.
Waktu ada seorang muslimat ni ditanya soalan kat saya habis-habis kuliah tu. Dia tanya, "Ustaz, nak minta pandangan. Dia nak beramal derma 40 kali Jumaat. Maknanya tiap-tiap kali Jumaat selama 40 kali dia nak menderma." Kan? Dia buat contoh, dia kata kalau katalah dia nak derma RM1, jadi 40 kali Jumaat maknanya RM40. Jadi dia tanya saya, mana lebih afdal? Dia ada dua pilihan. Pertama, dia takut kalau nanti 40 Jumaat tu dia tak sempat, ataupun mungkin ada apa-apa masalah. Jadi dia boleh tak bayar lamsam, dia kata. Maknanya RM40 tu bayar sekaligus dengan niat untuk 40 kali Jumaat. Dia bayar sekaligus RM40 tu dengan pada hari yang sama, tapi niatnya untuk 40 kali Jumaat. Ataupun cara kedua, dia tetap tunggu setiap Jumaat tu. Mana Jumaat ni RM1, Jumaat depan RM1, Jumaat depan RM1, sampailah cukup 40 kali Jumaat. Jadi dia tanya kalau dia nak buat, mana lebih afdal? Cara yang pertama atau cara yang kedua? Kan? Saya jawab cara yang kedua. Memang kedua-dua ni kalau dia buat, Allah terima. Dia bagi RM40 sekaligus pun Allah terima. Dia bagi sikit-sikit setiap Jumaat tu pun Allah terima juga. Tapi kalau tanya keafdalannya, mana lebih utamanya, maka utamanya yang kedua tu. Kerana apa? Kita kena ingat begini, Allah bukan nak duit kita. Sebab Allah tu maha kaya. Allah bukan bicara RM40 ke RM40,000 ke, tak ada masalah bagi Tuhan. Sebab Tuhan bukan nak duit pun. Allah bukan nak duit, Allah maha kaya. Malah duit yang kita ada ni Allah yang kurniakan kita. Tapi Allah nak tengok pengorbanan usaha istiqamah kita. Sebab tu Allah boleh buat kita yang beriman ni terus masuk syurga. Allah boleh buat. Tak ada payah bagi Allah, terus masuk syurga. Tapi tak, Allah tempatkan kita di dunia ni berpuluh tahun. Ada yang hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, yang lama pun ada kat 95 tahun. Nah, hidup Allah bagi kita hidup atas dunia ni, atas muka bumi ni lama-lama. Sebab apa? Sebab Allah nak test kita. Sepanjang yang engkau hidup atas dunia ni, kau boleh bertahan tak? Boleh istiqamah tak? Boleh berkorban tak untuk agama? Situ je Allah nak test. Sebab tu juga bila saya kata afdalnya dia buat tiap-tiap Jumaat, dia tunggu sampai 40 Jumaat. Dalam tempoh nak tunggu sampai 40 kali Jumaat tu, macam-macam ujian dia akan hadap. Maka ujian itulah sebenarnya yang besar dia punya ganjaran. Nah, dia boleh lawan hawa nafsu dia. Dia boleh sanggup bertahan istiqamah. Itu yang mahal, bukan RM40 tu. Bukan nilai tu, nilai tu tak ada apa. Bukan Allah nak nilai tu. Yang Allah nak ni pengorbanan kita. Macam ni dalam perjuangan kita ni, sabar. Dari dulu berjuang tak menang-menang. Nampak? Sabar, bertahan, terus berjuang. Allah boleh kalau nak bagi nusrah, pertolongan Allah, terus menang. Hari ni berjuang, esok terus menang. Mudah bagi Allah. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi Allah sengaja menangguhkan kemenangan itu kerana Allah nak uji berapa ramai daripada kita yang sanggup berkorban, sanggup bertungkus lumus, istiqamah, bertahan untuk menegakkan agama Allah. Nah, siapa yang putus asa, Allah nak tengok dari kalangan kita tu. Begitu juga dalam kehidupan kita ni, yang Allah nak lihat ialah berkorban dengan diri dan jiwa dalam memperjuangkan agama Allah, seperti mana yang disebut dalam keterangan hadis ni. Sebab tu itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Sebab itulah hikmah kenapa sembahyang ini ada waktunya. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isyak. Kenapa Allah tak buat, okey, kamu boleh buat sembahyang 5 waktu ni dalam satu waktu terus. Kalau lah kata boleh itu, pakat kita sembahyang subuh ni direct terus sampai isyak. Lepas sembahyang subuh, kita bangun balik sembahyang zuhur. Lepas tu sembahyang asar, lepas tu sembahyang maghrib, lepas tu sembahyang isyak. Dah seharian kita tak payah sembahyang dah. Kita boleh buat kerja, nak tidur apa semua boleh. Nah, betul tak? Ya, kita dah buat dah semua. Tapi dah, Allah kata ada waktunya. Subuh waktunya pagi, zuhur tengah hari, asar petang, maghrib lagi senja, isyak malam. Kerana kamu kena tunggu. Walaupun kamu nak buat, kamu kena tunggu sampai masanya kamu buat. Kerana apa? Dalam nak tunggu tu macam-macam ujian datang. Betul tak? Kita nak sembahyang je, ada kerja. Nak sembahyang je, ada nak buat ni. Itu Allah nak tengok pengorbanan kita. Sanggup tak kita tinggalkan sekejap kerja kita untuk solat?
Itu yang nak diuji. Sebab tu solat sebenarnya kalau hakikat dia bukan payah. Apa nak payahnya? Macam subuh tadi 2 rakaat. Bukan payah, angkat tangan, batu tunduk habis. Toleh kanan, toleh kiri, habis dah semayang. Mana? Bukan semayang ni kena angkat besi ke, kena angkat apa, tonggeh ke, tak ada. Jadi tak ada berat pun semayang ni. Yang beratnya hawa nafsu kita. Nak buat tu, Allah dia kata ni maksud ni lah ada kerja nak semayang pula. Situ je. Jadi yang berat tu bukan perbuatan solat tu. Yang berat tu nak melawan hawa nafsu. Maka orang yang menjaga solat, orang yang berjaya menundukkan hawa nafsunya. Bila berjaya menundukkan hawa nafsunya, barulah nafsu tidak boleh menguasai dirinya. Yang ni yang kita nak kena latihkan pada diri kita. Malah macam mana pun paksa kak. Buat pelan-pelan. Ini kerja kita. Kita berdoa agar Allah SWT menurunkan nusrahnya. Nusrah maknanya pertolongan kepada kaum muslimin dan memberikan kepada mereka kejayaan di dunia dan di akhirat. Kita mohon pada Allah turunkanlah nusrah pertolongan. Tapi sebelum mengharapkan pertolongan daripada Allah, kita dulu membuktikan kita nak menolong akan agama Allah. Macam dalam perang Badar, Allah tak terus hantar tentera malaikat, 3,000 tentera malaikat turun. Allah tak terus hantar, tapi Allah nak tengok dulu mereka berjuang. Sahabat berjuang. Dalam tengah sengit, dalam pertempuran itulah tiba-tiba tentera malaikat turun daripada langit. Maknanya pertolongan Allah akan tiba apabila kita bersiap sedia untuk menolong agama Allah dulu. Kalau kita pun tak ada niat nak tolong agama Allah, lepas tu pakat nak doa je, minta tolong, minta Allah turunkan nusrah, macam mana nak tolong pertolongan? Kita dulu buktikan pada Allah, kita sanggup berkorban, kita sanggup berputih mata pun kita sanggup demi agama Allah. Maka barulah pertolongan Allah akan turun bersama kita. Mana turun dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah sekadar tu. Nanti kita sambung hadis keempat. Seorang bangunlah, kali tinggal saya seorang lagi. Jadi kita berhenti setakat ni. Nanti kita akan sambung kuliah kita yang seterusnya, hadis yang keempat, insya-Allah pada kuliah yang akan datanglah dengan izin Allah. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik itu datang daripada Allah, dan segala kekurangan dan kesilapan itu daripada diri saya sendiri. Dari segi adabnya, adapun hakikatnya kullu min indillah, setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Sampaikanlah kami ya Allah di bulan Ramadan. Sampaikanlah kami ya Allah di bulan Ramadan nanti ya Allah. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan macam biasa ada sedikit produk perniagaan di tempat biasalah kat belakang masjid tu untuk bantu jualan amal sekolah pondok Ustaz Siddiq, insya-Allah. Takbir.